Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita melafazkan dan mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, keizinannya, maka kita diberikan kesempatan untuk kita bertemu sekali lagi di bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Ramadan pada tahun ini akan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan juga menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah masuk hampir ke separuh Ramadan. Lebih kurang beberapa hari lagi, mungkin dalam 2 minggu lagi, 2 minggu lebih sikit, kita akan menyambut Syawal. Jadi, apakah perasaan kita selama hampir 12 hari ini kita menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan? Adakah kita terasa Ramadan yang kita lalui ini sangat-sangat memberikan suatu rasa keterujaan, teruja, berdebar, atau mungkin biasa-biasa saja? Jadi semogalah kita ni tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa, yang sangat teruja dengan ketibaan Ramadan yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan kesempatan untuk kita merebut segala kelebihan yang ada disediakan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Berbicara mengenai puasa, tentunya kita akan dapat merasai perbezaan di antara berpuasa sunat Isnin Khamis ataupun berpuasa sunat 13, 14, 15 setiap bulan, ataupun puasa-puasa sunat yang kita amalkan. Dengan puasa dalam bulan Ramadan ini tentunya sesuatu yang sangat-sangat berbeza. Berpuasa dalam bulan Ramadan bukan sahaja menuntut kita sebagai hamba Allah untuk kita menahan diri daripada merasai kelaparan dan dahaga. Malah kita juga dituntut untuk menjaga kesucian bulan Ramadan itu sendiri agar tidak dicemari dengan perkara-perkara maksiat ataupun perkara-perkara yang lagha, perkara-perkara yang sia-sia. Ini adalah kerana bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung, bulan yang paling istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain, kerana pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat, yakni Al-Quran, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang saya sebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah 185 itu tadi. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai tazkirah Ramadan pada kali ini, marilah kita sama-sama memperbaiki dan mempertingkatkan amalan kita untuk yang lebih baik berbanding dengan Ramadan yang lepas. Mungkin kita dah congak-congak, mungkin kita dah buat muhasabah, pengiraan, kan? Kita dah buat pengiraan, muhasabah tentang bagaimanakah Ramadan kita pada tahun yang lepas.
Jadi mungkin ada cacat celah sikit di mana-mana, kita perbaiki dan kita tambah baik supaya Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah medan untuk kita berlumba-lumba mengejar pahala semaksima yang mungkin. Kerana setiap kebaikan yang kita kerjakan itu pasti akan diberikan ganjaran yang besar, pahala yang berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada suatu hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap amalan anak Adam adalah digandakan pahalanya kepada 10 hingga 700 kali ganda. Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah khas untukku, yakni untuk Allah, dan akulah, yakni Allah lah yang akan membalas kebaikan puasa itu sendiri. Mereka meninggalkan makanan, minuman dan juga syahwat mereka di siang hari hanya kerana ku. Ini kata Allah dalam hadis qudsi ini tadi. Walaupun begitu, ganjaran pahala juga boleh terhapus jika kita tidak meninggalkan amalan-amalan yang keji, amalan-amalan maksiat, amalan-amalan yang lara, yang sia-sia. Mencarut, mengeji, mengumpat, memfitnah serta banyak lagi lah perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang perlu kita tinggalkan sepanjang hidup kita sebenarnya. Bukan Ramadan saja. Ramadan ini sebagai latihan untuk kita meninggalkan itu semua dengan harapan selepas Ramadan kita akan terus melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita dengan suatu sikap mahmudah, sifat mahmudah. Meninggalkan yang mazmumah itu tadi. Baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis riwayat Bukhari, apa yang Rasulullah sebut? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatannya yang buruk tatkala puasa, maka tiada hajat Allah baginya kerana pahala akan terhapus walaupun meninggalkan makan dan minuman semasa dia berpuasa itu tadi. Jadi jelas kepada kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bahawasanya kesucian bulan Ramadan perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya sebagai untuk melatih diri kita, untuk mengubah diri kita menjadi seorang hamba Allah yang melipat gandakan amalan, berlaku melaksanakanlah sifat-sifat mahmudah. Jadi inilah ruang dan peluang untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Semoga dengan kehadiran dan kesempatan yang Allah beri untuk kita berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah kita akan menjadi makhluk ataupun menjadi hamba Allah yang taat segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan kita teruskan untuk bulan-bulan yang seterusnya, insya-Allah. Semoga amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan hidayah. Itu yang paling penting. Taufik dan hidayahnya sepanjang kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah walaupun tazkirah ni peringatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana dengan ingat mengingati itu adalah fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, suatu yang akan memberikan manfaat di kalangan kita, di kalangan orang-orang mukmin, akan memberikan manfaat. Jadi insya-Allah kita sama-sama memberi teguran mungkin kepada siapa? Kepada kawan-kawan kita, ataupun kalau kita di rumah ni dengan ahli keluarga kita, kalau kata kita sebagai suami kepada isteri, anak-anak, kalau kata kita di ofis, di pejabat, dengan rakan-rakan yang sepejabat dengan kita dan siapa sajalah dalam kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.